Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati billahi war rasulinin. Allahumma ghnina bihalain haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaintika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmaladni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dia masyaallah insyaAllah. Petang ni untuk maghrib ini untuk Masjid Kampung Sawah, InsyaAllah Masjid Kampung Sawah, Podiksen, Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, InsyaAllah. Mohon share sambil kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita share dulu. Saya ni InsyaAllah Masjid Kampung Sawah, Podiksen, Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, InsyaAllah. Mohon share sambil kita membaca surah Al-Fatihah. Podiksen, Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, InsyaAllah. Mohon share surah Al-Fatihah. Podiksen, Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, InsyaAllah. Mohon share surah Al-Fatihah. Podiksen, Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, sama-sama kita share, insya-Allah. Mohon share sekolah kamu sawah, Masjid Kampung Sawah. Mohon share sekolah kamu sawah, Masjid Kampung Sawah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik terus pada pagi tadi. Tadabbur Al-Baqarah ayat 155. Betul 156. Yang mewakili ringkaskan tadabburnya ialah bagaimana cara menjadi orang yang bersabar. InsyaAllah Masjid Kampung Sawah, InsyaAllah sama-sama Syekh, InsyaAllah. Bagaimana menjadi orang yang bersabar.
Saya tak dapat share lagi, insyaAllah. Dapat Masjid Kampung Sawah? Mohon komen. Kampung Sawah. Dapat Okey, insyaAllah. Bagaimana cara menjadi orang yang bersabar? Ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayat yang selalu kita baca. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Al-Baqarah ayat 156, insyaAllah. Ayat Al-Baqarah 156. Kita tengok sama-sama, kita tengok kupasan dia. Ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan mengenai ujian yang menimpa diri kita seperti takut, lapar dan kematian. Maka pada ayat ini Allah SWT menjelaskan panduan bagaimana untuk menjadi orang yang bersabar. Kita ulang pagi tadi punya, mungkin ada ramai yang tak tengok. Pagi tadi ayat 155, ujian Allah untuk orang yang bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah pasti uji kita. Kita tidak boleh lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sekarang ni kita masih lagi diuji. Kita ada bab sabar, bab ketakutan. Ujian tu dalam bentuk ketakutan, kelaparan ataupun kekurangan harta, bab jiwa dan makanan. Sampaikan khabar gembira, Allah beritahu, sampaikan khabar gembira kepada orang yang sabar. 155 Al-Baqarah. Maksudnya sambungan sebelum ini iaitu dimaksudkan dengan hidup, ayat yang mengatakan hidup dan tidak akan mati. Jika kita tidak terbunuh di medan perang, Allah SWT tetap menguji hamba-hambanya. Bila kita tak termasuk dalam peperangan, dalam peperangan, kita masih lagi ada juga ujian lagi. Apakah bentuk-bentuk ujian tu? Di sini dibagi pada bab ketakutan, kelaparan, hidup dalam serba kekurangan harta, hidup dalam kekurangan, iaitu jiwa kita terganggu. Kemudian kekurangan makanan, terganggu, diuji kita. Antara ujian-ujian yang sedang kita terima sekarang. Contohnya ketakutan, takut kita sampai nak keluar rumah tak boleh, sampai nak solat ke masjid pun dah tak boleh lagi, nak pergi nak berjemaah, nak berkuliah pun tak boleh, nak berjumpa orang pun tak boleh. Bimbang kita dalam keadaan ketakutan. Ni
ujian sebenar-benarnya antara ujian dalam dunia. Itu ketakutan kita. Bayangkan lagi, ketakutan kita di dalam liang lahat, ketakutan kita di padang mahsyar besok, ketakutan kita di titian sirat. Lagi hebat ketakutan di dunia sementara saja. Ini bab ketakutan. Bab kelaparan, masih lagi orang diuji. Kita di sini hebat dengan makanan, di tempat lain ada bab kelaparan. Ada orang masih lagi tak makan, masih lagi tak menerima makanan, masih lagi makan sampah, masih lagi makan kertas, masih lagi makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang masih lagi langsung tak makan 3 hari 4 malam, macam-macam berlaku. Bab kelaparan, ujian, salah satu ujian. Kemudian hidup dalam serba kekurangan, ujian lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bentuk ujian. Kekurangan dalam makanan, ya, kekurangan hidup dalam kekurangan. Jiwa masih terunta-unta, masih terganggu, malah hidup dalam keadaan kekurangan. Sebab tu Allah SWT akan menguji hamba-Nya daripada sekecil-kecil perkara sampai dari segala arah. Allah akan uji kita dari segenap pelusuk, setiap inci kita bergerak. Misalnya ada orang takut dengan lipas, contohnya. Kita nampak itu biasa, tetapi sebenarnya itulah ujian bagi orang yang takut dengan lipas. Lipas je, tapi dia amat takut. Kita juga mungkin diuji dengan kekurangan harta, kehilangan kuasa dan bermacam lagi. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Menjadi gila, menjadi meroyan bila tak ada kuasa. Tu nampak ditunjukkan sekarang. Bila tak berkuasa, dia hilang pegangan, hilang pemikirannya. Kemudian, dulu rambut kita hitam, sekarang putih. Dulu gigi kita penuh, sekarang sudah berkurangan. Ya, kehilangan kuasa dan macam-macam lagi. Kemudian dulu ada kuasa, kita tak berkuasa kemudian. Sekarang sudah berkurangan. Itu semua adalah ujian daripada Allah SWT yang perlu kita hadapi dengan bijaksana. Ya, ada bab kesabaran menghadapi ujian. Mengapa kita diuji? Tujuannya ialah untuk tahu siapa yang jujur hatinya, siapa yang tidak jujur, siapa yang bersabar, dan juga siapa yang sentiasa berkeluh kesah. Itu tujuan diuji kita. Pertama, untuk tahu kita jujur atau tidak jujur. Siapa yang tidak jujur, siapa yang bersabar, dan juga siapa yang sentiasa keluh kesah. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada hamba-hamba Allah. Semua ini juga bertujuan untuk mengetahui siapakah yang mampu bersabar di atas keimanan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian. Bagi orang yang tidak mampu bersabar, mereka tidak akan mendapat kasih sayang yang pahala daripada Allah. Yang tak mampu sabar, hilang pahala, ya, hilang daripada pahalanya. Akan tetapi bagi yang bersabar, Allah SWT memerintahkan Rasulnya agar memberi khabar gembira bagaimana untuk bersabar. Panduannya yang kita baca sekarang daripada Allah SWT ayat 156. Ujian, tetap ada ujian. Bagaimana cara kita mendapat, cara menjadi orang yang bersabar? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kupasan ayat sebelumnya Allah Ta'ala menerangkan ujian yang timpa kita seperti takut, lapar dan kematian. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan panduan bagaimana untuk menjadi orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Maka ucapkanlah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ucapan itu bukan sekadar di mulut, tetapi hendaklah lahir dari hati yang merendah diri serta ikhlas, mengaku dan akur segalanya Allah Subhanahu Wa Taala yang punya, disertai dengan usaha ilaihi raji'un. Bermakna kita akan membuat yang terbaik dalam kerangka ujian itu. Contohnya apabila diuji dengan wabak COVID-19 ini, maka kita perlu memakai face mask ataupun sanitasi tangan, atau untuk mengelakkan daripada berlakunya jangkitan. Sebab tu ada ujian, kita diuji dengan wabak COVID, kena ada bab sabar. Sebab tu kita cuma boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Itu. Tapi jangan kita ucapkan saja. Pastikan kita dari hati yang rendah diri serta ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku akur segalanya Allah yang punya serta usaha. Kemudian bermakna kita akan membuat terbaik dalam ujian Allah Taala ini. Terusnya, itu cara-cara kita untuk menjadi orang yang bersabar. Simple saja. Tapi nak buat tu belum tahu. Atau kadang-kadang kita hilang bab sabar. Nak sabar dalam sabar. Contoh ayat 157. Ganjaran kepada mereka yang ditimpa ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang memperolehi keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 157. Ini sambungan tadi 156, sabar, cara menghadapi sabar. Kemudian ini yang 157 menceritakan ganjaran mereka yang ditimba ujian. Balasan dia. Apa balasannya? Orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Balasannya hebat. Kupasan ayat tersebut, apakah hadiah yang akan kita perolehi apabila mengucapkan istirja saat ditimpa ujian? Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah SWT, antaranya ialah Allah memberi selawatnya. Allah memberi selawat Allah Ta'ala pada kita. Yang kedua, Allah memberi kasih sayangnya, iaitu rahmatnya terus kepada kita. Yang ketiga, orang yang menyabarkan diri, mengucapkan istirja tu, Allah memberi hidayah terus. Allah bagi petunjuk supaya terus bersabar. Malah Allah SWT juga memberi keampunan kepada hamba-hamba yang berdosa, serta beroleh rahmat daripada Allah juga. Inilah khabar gembira kepada mereka yang bersabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk memperolehi kebahagiaan serta kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Jawapan dia, mestikan kita sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 154, 158. Kita sambung terus.
hayati pengorbanan di dalam kisah Safa dan Marwah. Ini dikaitkan dengan tempat kita di Mekah waktu umrah di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah di Baitullah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 158. Menceritakan waktu di Safa dan Marwah merupakan sebahagian pada ibadat kita, syiar agama Allah. Maka siapa yang melakukannya waktu di ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa, maksudnya diampunkan dosanya, mengerjakan sa'i antara keduanya. Barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan perkara penting tentang kesabaran dalam peristiwa Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini adalah syiar yang mengingatkan kita kepada Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang telah ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghuni, iaitu di padang pasir yang gersang. Sebab itu apabila berada di Safa dan Marwah, kita sepatutnya merasai dan menghayati sesuatu. Kita bukan sekadar melakukan aktiviti sa'i sahaja. Rugi kalau tak sekadar itu sahaja yang kita lakukan. Kisah tentang kesabaran, kekuatan, keyakinan serta perjuangan Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan nilai kesabaran Siti Hajar amat besar, bahkan tidak ternilai. Akhirnya selepas berlari-lari anak antara Safa dan Marwah mencari air, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka hadiah, iaitu air Zam-Zam. Bukan sekadar untuk mereka berdua, tetapi untuk semua manusia yang berkunjung di Makkah sehingga ke hari ini, dan ia tidak pernah kering. Subhanallah. Ya, seumpama semuanya itu adalah atas berkat kesabaran mereka mengharungi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya Hajar. Mesej yang ingin disampaikan di dalam ayat ini, apabila kita bersabar atas ujian Allah, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Lebih besar. Salah satu bukti yang masih ada hingga kini ialah Safa dan Marwah. Dan sesungguhnya orang Yahudi kini adalah orang Yahudi tidak menyukai Safa dan Marwah kerana ia ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga bangsa Arab. Tu Yahudi memang macam tu, tidak berubah, dia tetap dengan prinsip dia, dengan pegangan dia. Ya. Tapi kita mesti belajar daripada Siti Hajar, ya, sampai kesabaran yang hebat daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ni maksudnya ujian Allah Ta'ala mesti ada bab pengorbanan, kisah yang diceritakan dalam Siti Hajar dan anaknya di Safa dan Marwah. Tu keberkatan yang terlampau hebat sampailah ni air Zam-Zam terus mengalir, terus mengeluarkan air. Akhir sekali ayat 159,
dan 160. Boleh lagi ke? Laknat bagi orang buat orang yang menyembunyikan kebenaran. Ni panjang ya. Ya, panjang tajuk ni. Kita tengok sikit. Innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa anahumul la'inun. Ya. Laknat buat orang yang menyembunyikan kebenaran. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Allah jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Al-Baqarah ayat 159. Manakala ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya, mereka itulah yang diterima taubatnya, dan segala sungguhnya Akulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 160. Nampak? Jelas dan clear untuk kita. Sebab tu kita dipesan dalam ayat ni supaya jangan menyembunyikan kebenaran. Tengok aku pasannya. Ayat ini merujuk kepada ulama ahli kitab dari Bani Israel ataupun Yahudi. Ia sekali lagi membongkar kejahatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka sering menyembunyikan kepada kaum mereka kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat baginda, sedangkan ia telah ditulis dalam nyata tentang jelas dan jelas dalam kitab suci mereka. Semuanya ini dilakukan agar orang-orang Yahudi tidak terpengaruh lantas memeluk Islam. Orang seperti ini wajar mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan daripada rahmat serta kasih sayang Allah, seperti mana firman Allah Taala, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Nampak? Ya. Bila Allah perintahkan semua tu, habis semuanya laknat orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja Allah SWT, tetapi golongan ini juga turut dilaknat oleh manusia dan golongan yang berhak melaknat mereka. Ini termasuklah sama ada daripada golongan jin, manusia dan malaikat yang akan turut melaknat mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ada pun malaikat yang Allah SWT jadikan secara kekhusus dan tugas mereka hanya untuk melaknat golongan yang menyimpan ilmu yang ada dalam kitab-kitab Allah Ta'ala. Ini pun dilaknat. Pasal apa? Tak mau disampaikan. Sepatutnya kena sampai. Nabi pun pesan, sampaikan walaupun satu ayat. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya menyampaikan ilmu yang dimiliki, sama ada ilmu agama maupun bersifat umum, terutamanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, bila kita tahu ada pelanggaran terhadap satu-satu hukum agama, iaitu penyelewengan daripada akidah yang benar, para ulama khususnya harus bangun serentak untuk mencegahnya, baik dengan lisan maupun tulisan.
Dengan demikian kesucian agama dan kemurnian akan tetap terpelihara. Orang Yahudi mendapat laknat kerana mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Bahkan apabila mereka melihat sesuatu yang mungkar atau yang tidak baik ataupun tidak benar, mereka diam saja dan tidak berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya. Adakah kita mahu jadi seperti mereka, dilaknat Allah, malaikat dan manusia yang lain kerana menyembunyikan kebenaran? Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriwayatkan bahawasanya baginda bersabda, siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu yang diketahuinya tetapi tidak mahu menerangkannya kepada orang yang bertanya itu, maka Allah SWT akan membelenggu dengan belenggu daripada api neraka esok. Api neraka pada hari kiamat. Tak boleh disimpan. Ilmu kena sampaikan. Disebabkan ayat ini Al-Baqarah 199, Abu Hurairah berkata, kalau tidak kerana takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, iaitu 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan satu hadis pun daripada Rasulullah SAW. Maka siapakah yang selamat? Illallazina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya, mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan sesungguhnya akulah maha penerang, akulah maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu Al-Baqarah ayat 160. Allah tunggu taubat kita. Allah menerima taubat kita. Allah SWT berserta makhluknya akan terus melaknat sehinggalah si penyembunyi kebenaran itu melakukan ketiga-tiga perkara ini. Pertama, syaratnya ialah bertaubat. Kedua, memperbaiki keadaan. Ketiga, menjelaskan kepada orang lain dan masyarakat. Dia sendiri turun untuk menerangkan kebenaran. Ketiga-tiga perkara di atas ini adalah tanda taubat yang lengkap. Kita semua pasti melakukan sesuatu untuk menjelaskan kebenaran kerana kebenaran itulah yang tertulis dalam Al-Quran. Adalah penawar kepada semua manusia. Penawar ini jika ini tidak jelas kepada mereka yang berhak akan menyebabkan datangnya laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi orang yang telah terlanjur melakukan kesalahan, Allah SWT tetap menyediakan jalan keampunan kerana Dia maha pengampun dan penyayang. Jadi janganlah seorang itu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuknya. Bagaimana besar banyaknya kesalahan serta dosa yang dilakukan, pintu taubat dan rahmat Allah SWT sentiasa terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang insaf dan ingin memperbaiki dirinya sendiri. Ni habis ayat 162. Macam mana jadi selamat waktu kita diuji, waktu kita balik pada Allah Ta'ala. Dan paling hebat, Allah laknat orang yang buat menyembunyikan kebenaran. Itu yang Allah laknat. Mudah-mudahan kita jangan jadi golongan yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebar-sebarkan, war-warkan, iklan-iklankan. Bukan ada handphone, bukan ada komputer, kita senyap, kita buat hal sendiri dengan YouTube kita, dengan WhatsApp kita, dengan Facebook kita. Kita tak tolong langsung dengan agama Allah Ta'ala. Itu kita kadang-kadang sampai ke tahap menyembunyikan kebenaran, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita tak banyak pun sikit untuk di Masjid Kampung Sawah dan semua tempat. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan pada seluruh Korea Kampung Sawah, Masjid Kampung Sawah, doa kita supaya kita dapat bertemu secara live terus untuk kuliah yang seterusnya. Mudah-mudahan
Maksudnya kita berdoa, mohon pada Allah Ta'ala diberhentikanlah wabak yang melanda sekarang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan ribuan minta maaf segala kekurangan pada Masjid Kampung Sawah yang memberi ruang untuk terus online. Mana yang baik pada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya, kita sudah yang surah Al-Fatihah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahhi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhibmal dunya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi besok subuh, lepas Quran time, kuliah subuh untuk surau Taman Selasih Al-Kahfi, Taman Selasih